Okey, kita sambung ke subtopik 5.2. Jadi subtopik 5.2 main topik dia adalah prototype verification process. So kita tengok tajuk utama dia, verification process, methodology and technique. Jadi apakah yang di design verification? Jadi design verification ni merupakan satu langkah awal lah dalam pembangunan produk seperti mana yang kita telah tahu sebelum ni. Jadi ia juga dipanggil sebagai qualification testing. Qualification testing. Sorry, macam mana nak buang ni? Eraser. Okay. Pen. Qualification testing. Jadi qualification testing ni adalah untuk kita make sure how success kita punya design lah, ataupun bahasa Melayu nak panggil apa, kemenjadian design. Kemenjadian design yang kita buat tu, so, kita nak tengok macam mana part yang kita hasilkan daripada design tu sama ada ia berjaya dihasilkan mengikut design yang kita nak ataupun sebaliknya. Tapi kebanyakannya testing ni banyak yang tak lepas dari kat sini. Dari segi kehendak customer tu dia tak, awal-awal dia tak lepas, mengakibatkan di peringkat next tu dia akan melibatkan pertambahan kos pada level seterusnya. Jadi empat aktiviti utama dalam design verification seperti yang kita tengok kat sini adalah, pertama adalah bermula dengan concept through to detail design, iaitu peringkat awal adalah konsep. Selepas tu dia pergi kepada specification development. Lepas tu berdasarkan konsep atau idea yang telah ditetapkan ni, barulah bermulanya development lah. Selepas ni, lepas idea baru dia start dengan development seperti yang ditetapkan ataupun telah di listed ataupun telah di brainstorm pada step pertama, dan seterusnya dia pergi kepada persediaan lah. Lepas dah develop, so dia prepare untuk production. Jadi kat sini mungkin proses yang melibatkan production ataupun design yang perlu mempertimbangkan kesesuaian masa proses production. Dan last sekali barulah start dengan production. Jadi semasa kat sini, jika ada design tu mungkin menjadikan proses production tu terlalu sukar. Jadi kita kena patah balik, kena kat sini mungkin kena buat perubahan balik ataupun buat tune balik. Macam tu. Jadi untuk next, proceed dengan aktiviti seterusnya. Kita tengok kat sini dia punya preparation and conducting activities lah. Jadi untuk proceed dengan aktiviti seperti dalam slide sebelum ni, yang kita tengok sebelum ni, turutan-turutan yang perlu diikuti atau dilalui adalah seperti dalam flow kat sini lah. Okay, antaranya adalah pertama kat sini kita tengok untuk menentukan, determine the best approach, untuk menentukan pendekatan yang terbaik lah. Kita kena pasti apa pendekatan yang sesuai untuk kita buat. Lepas tu kedua, kita tentukanlah kaedah-kaedah yang akan kita pilih nanti.
Seterusnya, ada tak kemungkinan untuk kita gabungkan kaedah-kaedah yang telah kita tentukan sebelum ni? Jadi mungkin ada kaedah 1 dengan 2 tu dia lebih kurang sama. So mungkin ada pertindihan. So sebaiknya yang ada skop ataupun dia punya job hampir lebih kurang tu kita boleh gabungkan dalam satu aktiviti ataupun dalam satu task. Seterusnya kita tengok kita kena tentukanlah peralatan yang akan digunakan, dan last sekali kena buat jadual lah untuk membuat verification ni. Okey, seperti yang kita tahu, verification design verification ni satu proses yang amat penting lah. Jadi kebanyakan projek yang berjalan lah akan meletakkan syarat untuk dilakukan design verification dalam kontrak mereka. Okey, ayat ni. Kena sebanyakan company ataupun manufacturer ataupun firm dia letakkan dalam kontrak utama tu benda paling utama adalah untuk membuat verification. Tujuan ni adalah untuk pastikan design yang buat tu berjaya lah. So kita dah upah designer ataupun dah sub kita punya job tu, dah tentulah kita nak pastikan benda tu berjaya lah, bukan kita just level tu just sampai design dia. Semestinya level tu mestilah sampai design, sampai level. Kebiasaannya verification ni akan berlaku dalam beberapa stage. Dalam pelbagai stage, bermulalah daripada kat sini dicakap daripada konsep hinggalah pada post production. Itu stage-stage application dalam verification. Jadi application, antara contoh application yang kita boleh tengok kat sini adalah ni kat sini tengok development testing. Okay, development testing ni stage development testing ni melibatkan proses-proses yang berjalan dalam tempoh development tu sendirilah. Contohnya feasibility study. Kita tengok keyword kat sini, development testing. Maknanya dalam level development. So kita tahu lah development ni peringkat awal lah, peringkat kita bangunkan produk itu sendiri. Jadi antara contoh development testing yang kita buat adalah, contohnya adalah feasibility study. Contoh verify idea ataupun contoh kita boleh panggil hypothesis. Idea lah. Idea kita tu sesuai tak kita proceed, ataupun awal-awal lagi benda tu dah memang tak boleh. So tak boleh nak proceed. Jadi contoh kita nak buat satu teknologi baru, nak membina jambatan daripada konkrit dengan menggunakan 3D printer. Okey, contoh mungkin peringkat development ni dia nak test apa? Dia kena test printing tu, konkrit tu, mungkin pada level awal, level development testing ni dia hanya gunakan 3D printer yang kecil, scale yang kecil, mungkin dia guna konkrit. Jadi konkrit satu, 3D printing tu satulah, lepas tu konkrit. Jadi konkrit tu adakah konkrit tu boleh dicetak ataupun di print dengan menggunakan 3D printer? Kalau boleh, macam mana kita tengok material tu? Adakah konkrit biasa ataupun kena guna special mixing ataupun kena letak aditif sesuatu material supaya konkrit tu tak cair ataupun dia boleh terus keras. Itu contohlah antara contoh-contoh testing yang berlaku dalam development testing. Lepas tu kita tengok kepada yang kedua, prototype testing. Dalam prototype testing ni, stage dia dah sama dengan final product, tapi belum masuk lagi stage yang betul-betul production lah, sebab dia prototype kan.
Prototype biasa dengar kan, prototype. Biasanya test ni akan dilakukan untuk tengok ketahanan produk dan akan sampai tahap part to fail lah. Dia akan testing ketahanan tu sampai fail. Ni kita cerita prototype prototype. Contohnya rak. Di IKEA ke contoh kan, dia nak design satu rak, dia letak masa nak testing tu dia letak load lah. Mungkin load tu dalam bentuk cube ataupun bar lah, metal yang ada berat 10 kilo, 5 kilo. So dia akan letak top up sampailah dia start nak fail sampai berapa. Jadi kat situ kita boleh tengoklah berapa tahannya design tu. Okay. Seterusnya untuk kita tengok kat sini adalah proof testing. Proof testing rather than testing to specification. Proof tests are designed to test the product to failure. Proof testing ni kita tengok kat sini. Proof testing will continue loading the table until failure is reached, likely beyond the specific limit. These tests are often used to identify where eventually failures may occur. So kalau tadi kita tengok prototype, sekarang proof ni adalah kita lebih fokus kepada level produk tu sendiri. Proof testing kita nak tengok sejauh mana dia boleh tahan. Dan last sekali kita tengok kat sini adalah acceptance testing. Acceptance testing ni biasanya berlaku semasa production tu dah berjalan lah. Kita nak tengok dekat production tu, dekat section mana atau dekat station mana failure tu boleh berlaku. Jadi untuk testing acceptance ni dia mungkin akan mengikut section lah, by section yang dia pilih. Contoh dalam satu production kita tengok untuk welding dalam satu contoh manufacturing kereta kot. So dia nak tengok welding tu dia setiap mungkin dia akan ambil dalam bentuk batch lah. Mungkin setiap 1,000 dia akan ambil satu batch buat testing pada dia tengok balik. Testing tu mengikut kriteria yang telah ditetapkan lah. So kalau dalam batch 10 ke 10,000 tu tak ada masalah, so dia boleh proceed. So kalau ada masalah dia kena stop dulu lah. Kena stop dan tengok apa yang akan berlaku. Tu maksudnya acceptance testing. Okay, kita sambung